kata tak boleh, masalah. Seseorang yang dia mengaji kitab Jarmi saja, dia berkeras sebab mazhab Syafi'i mesti dengan makanan seharian seperti buah. Sedangkan sistem kita telah mengiktiraf zakat fitrah boleh dengan buah. Di situ ada benda-benda yang kita perlu code sistem supaya dia serasi dan orang tidak menyebabkan orang keliru. Itu tidak antara benda yang penting kita dalam medan menentang bid'ah ataupun kecelaruan pemikiran. Dan bid'ah ini satu isu yang perlu dibahaskan dengan baik. Sebab bid'ah satu kalimah yang orang kata apa, tak kukuh, sehingga benda yang tak bid'ah jadi bid'ah, dan benda tu bid'ah kita tak iktiraf dia bid'ah. Dia boleh jadi begitu. Sebab ada orang yang mempertahankan bid'ah, ada orang yang meluaskan bid'ah. Jadi bid'ah satu benda yang penting dimuktamarkan, dan kita menyelesaikan satu kaedah yang penting yang dibuat oleh Syekhul Al-Qaradawi. Tak ada bid'ah apabila keluar daripada ulama yang muktabar, khususnya mazhab 4. Kita kena selesai. Walaupun bila kita tengok perbahasan mereka, ya mazhab Hanafi kata kunut bid'ah, tapi itu zaman dulu. Sekarang kita boleh alter balik. Makna bila kita tengok, kita orang kata apa, kita nilai balik data apa semua tu, apa yang dikatakan oleh Hanafi itu tak tepat. Bagi dia bid'ah, tapi untuk kita pegang sebab apa? Sebab yang kata tak bid'ah tu ulama muktabar. Dan kita dapati bid'ah ini berlaku daripada orang yang bukan ulama. Itu boleh. Maknanya dia bukan faqih dan mujtahid. Jadi kalau kita boleh bincang konsep bid'ah dan kita letakkan konsep la bid'ata fil mazahib al-mu'tabarah, dia dapat meringankan beban. Tidak ada bid'ah di dalam mazhab muktabar. Kalau kita pegang bid'ah boleh, tapi kita tidak boleh engkar. Tapi kita tidak boleh membid'ahkan orang lain. Dan itu yang akan mengurangkan. Itu kaedah yang mahal tu, yang Syekh Ali membuat induksi. Berdasarkan kajian dia dapati bahawa apabila seorang alim faqih muktabar seperti Abu Hanifah, seperti Syafi'i, seperti Ahmad bin Hanbal dan sebagainya mengeluarkan pandangan itu, kalau salah dan lemah tak dianggap sebagai bid'ah, cuma dia anggap lemah dan salah. Itu saja. Dan itu dapat mengurangkan. Tapi kita kena ada satu muktamar yang menyelesaikan masalah. Kalau tak, isu bid'ah akan menjadi satu jidal peperangan yang besar. Kemudian medan menentang riddah, saya jumpa Tasli yakin dengan kenyataan 100,000 orang murtad. Sampai sekarang dia tak tarik. Jadi hakikatnya memang begitu. Baru kita tengok kematian seorang Muslim di Pahang, ditanam di pusat inilah orang kata jerat fisik, dan nama dia tak berubah. Sedih lah dalam beberapa bulan yang nampak. Dan kita mesti kuatkan balik. Misalnya seperti gerakan-gerakan black metal, ada lagi di kita, ada lagi, cuma kita dah diamkan. Dan sebab kita dah tak tahu sangat, sebenarnya kita telah membincangkan isu yang tak berapa penting di kalangan pendakwah. Isu bid'ah yang khilaf, isu benda-benda yang telah diselesaikan oleh ulama dulu, dan kita lupa isu riddah. Ini yang patut kita bincang. Riddah sepakat haram. Tapi kalau tegak kunut, sampai sekali saya pun cakap, masih mau bincang lagi kunut, masih lagi mau bincang salawat Fatih. Ada itu. Yang ini sepakat, tak ada kita nak timbulkan isu ini yang ditekankan oleh Syekh Al-Qaradawi. Kita balik-balik isu itu. Ini yang kita perlu berjihad dalam lapangan masyarakat. Sebab kita sedih apabila remaja kadang-kadang mereka terlibat dalam riddah yang tidak disedari. Macam black metal, itu riddah yang tak disedari. Ajaran sesat yang ada yang membawa kepada murtad, ada. Macam golongan Ayah Pin. Ayah Pin dulu cerita dia bukan kata orang biasa, dia orang yang mengajar agama juga. Macam Rasul Melayu yang sana ada di Kajang, dekat rumah saya duduk berjalan Kajang, ada bersebelahan saja, dekat kan. Jadi sahabat saya Dr. Ahmad Syauqi, dia interview pasal apa dia jadi Rasul Melayu. Dia dulu mutawif, bukan orang biasa, mutawif. Mana tahu lah baik Allahumma la baik. Kalau baik, kalau jahat dia balik. Kalau dia pelik Malaysia, kalau baik, kalau jahat. Jadi dia kata, dia baca Quran, setiap kaum ada Rasul. Jadi Melayu tak ada Rasul.
Jadi dia mesti bertindak jadi Rasul. Dia baca Quran. Dakwah Nabi ni boleh murtad, bukan boleh dia bukan benar. Nubuah ni asas dalam akidah. Ilahi uluhiyah, nubuah dan juga sama'iyah itu apa hikmat. Jadi itu benda yang asas. Macam mana? Asas Islam bahawa tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia dakwah Nabi pula. Ini isu rita. Dia ada pengikut dia. Akhirnya bila dihukum penjara, dia letak jawatan sebagai Rasul. Maknanya Zal ada golongan-golongan yang kita kena sedar. Begitu dengan Arqam. Arqam masih ada percaya perkara-perkara gaib khurafat. Yang Abuya tak kembali, yang apa dia barangkali boleh mengampunkan dosa. Dulu sebelum Khadijah meninggal dunia, di Perlis tiap-tiap malam Jumaat dia buat majlis pengampunan dosa. Di Perlis. Dia tepi jalan kan, makruf pasal tu. Nak kata makna majlis mengampunkan dosa. Jadi dia kata apa, punca tsunami berlaku adalah hasil sebab Indonesia nak tangkap Abuya. Jadi Abuya mengamuk, menjelmakan diri dalam bentuk tsunami. So bila kita baca kisah Khadijah tu, dia kata apa? Siapa yang sebut Abuya selamat dalam tsunami itu. Itu dia antara benda yang kita kena teraih. Tapi kadang-kadang kita tak sedar. Baik. Kemudian jihad dengan hati ni boleh bacalah, membenci kezaliman dan kemungkaran hati. Saya cadangkan tuan-tuan buka tafsir Zamakhsyari. Bila dia menguraikan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Cenderung kepada kezaliman tak boleh masuk. Dia sebab kami baca kitab ni dengan Syekh Karim, Dr. Syekh Ibrahim. Bila dia menegur ulama-ulama yang mengampu dia. Dia bacakan ayat ini kepada. Jadi kita mesti benci kezaliman dan membenci kemungkaran. Bukan tidak boleh mendekati, kita mendekati dengan hikmah, tetapi maknanya jangan kita cenderung kepada mereka, dan itu termasuk dalam perkara dosa-dosa yang besar. Kemudian kedua, jihad lisan dan penerangan atau jihad dakwah dan media massa. Yang ini yang penting yang saya sebutkan tadi, ada nas. Di sini kita sebutkan sebagai tafsil masalah. Kenapa kita kena berdakwah dalam media massa? Tapi janganlah kita ni kejar populariti itu makna. Pendakwah tak boleh kejar populariti. Populariti digunakan untuk dakwah, tapi jangan sampai kita ni apa kira nak ke TV je bahaya. Kadang-kadang itu kita tertipu. Tetapi kita menggunakan media tersebut untuk sampaikan Islam, untuk sampaikan mesej kita. Tapi jangan kita tenggelam dengan media. Antara bahagian dan peringkat jihad yang wajib ke atas Muslim ialah jihad dengan lisan, iaitu berdakwah kepada Islam, menerangkan keindahannya, menyampaikan risalahnya dengan gaya percakapan. Di sini saya cadangkan supaya kita ada kelas vokal ataupun kelas ceramah macam Imam Muda dan sebagainya. Tapi tak perlulah bagi Fauzan Nawawi, tak perlu. Banyak lagi mahal makna dia perlu ada. Sebab di negara Arab kita ada latihan begitu, dia panggil Fanul Ilqa. Yang masyhurnya ialah Dr. Tariq Suwaidah. Dia ada buku dia. Saya ada buku dia. Macam mana kita nak menjadi penceramah yang berjaya. Seperti ni nyo apa kali? Nyo. Jadi benda tu akan memboring orang. Kan. Apa kali kan? Skill. Sebab dia beriman kebenaran ini cantik, lebih cantik diindahkan dengan perkataan yang cantik. Macam kita tulis kod. Saya kod dia teruk. Orang tengok kham. Kham dia tangan dia macam nak pegang tangan dia. Sebab al-khatul jamil babun min abwabil rizqi. Kod yang cantik salah satu pintu rezeki. Jadi siapa yang ada kod cantik, insya-Allah rezeki semua. Buatlah perkhidmatan, tulis kod di batu lisan. Ada orang yang sebab batu lisan mesti dah kod cantik walaupun dah mati dah. Kod cantik. Semua nak kod cantik. Jadi kalau ada anak-anak ajak dia kod sebab rezeki semua. Kawan saya masa dia nak tunggu HO, doktor tu dia buat kod kat pejabat, dapat dia tahu tu. Tulis tu pejabat dia punya apa? Benchmark lambang tu. Ada rezeki dia. So ceramah begitu. Walaupun kita kata tak apa, kita ikhlas ke, betul ikhlas, tapi mesti ada gaya penyampaian yang betul, bahasa yang tepat, penggunaan bahasa yang baik. Cuba kita tengok, saya tengok banyak penceramah yang bahasa dia Islam dapat diterima. Dulu orang panggil Soekarno. Soekarno orang yang pertama menggunakan
rakyat mahrim,